warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi masjid, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, pembesar-pembesar kawasan ini, muslimin muslimat, hadirin hadirat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sadaqallahul azim. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sejarah turunnya ayat ini sebagaimana yang tercatat oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha dalam satu hadis yang panjang. Kesahannya seperti berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala usianya mencecah hampir 40 tahun, Allah menjadikannya perasaan suka bersendirian, berkhalwah. Maka dipilih satu lokasi berada di atas satu bukit yang dipanggil Jabal Nur. Padanya terdapat satu gua yang dipanggil Gua Hira. Sebahagian daripada mereka yang mengkaji dari segi geografi tempat tersebut jelas menunjukkan muka gua tersebut benar-benar menghala ke Kaabah. Sekiranya tidak ada sebarang bangunan-bangunan seperti sekarang, maka kemungkinan melalui alat tertentu akan menampakkan kepada Kaabah tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di situ hampir 6 bulan dalam keadaan memikir sesuatu, dan memikir demi memikir, sehinggalah selepas hampir 6 bulan di mana Nabi ini beberapa hari sekali dia balik ke rumah, ambil bekalan, kemudian terus lagi pergi. Begitulah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampailah pada waktu fajar hampir menyingsing, tiba-tiba satu lembaga datang dari arah belakang dan memeluk baginda sallallahu alaihi wasallam dengan pelukan yang kuat, seraya berkata, "Iqra", bacalah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dengar kalimah ini, terus Nabi jawab, "Ma ana biqari", aku tak pandai membaca. Jawapan Nabi itu jelas menunjukkan bukan Nabi tak mahu baca, bukan Nabi bantah, tapi Nabi gunakan kalimah qari, isim fa'il yang memberi makna sifat. Sifat Nabi yang ummi tak boleh baca. Dan seperkara perlu kita fahami, sifat Nabi yang ummi yang tak boleh baca ini merupakan kemuliaan, dan sebagai menutup mulut pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh orang yang anti kepada Islam, kepada Nabi. Dan pandangan-pandangan tersebut yang mengatakan Nabi mengumpul ilmu daripada
bangsa lain, agama lain, sebab Nabi mengaji banyak dan Nabi baca banyak. Maka semuanya itu ditolak. Kerana itulah disebut di sini dengan dinyatakan ma ana biqari, aku tak pandai baca. Bila Nabi sebut aku tak pandai baca, maka maknanya di situ bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang Allah kurniakan sifat yang luar biasa, tak boleh baca. Tapi bukan makna orang tu tak bijak. Sebab Nabi kita ini sifat yang wajib kita imani adalah fatanah, cerdik. Dan cerdik dia lain daripada yang lain. Kemudian dinyatakan bahawa malaikat masih lagi memeluk dengan pelukan yang lagi kuat. Bila pelukan yang bertambah kuat dengan suruhan yang sama, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dengan jawapan yang sama. Sehinggalah sampai kali ketiga lagi kuat dengan mengarahkan Iqra, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan kalimah ma ana biqari, aku tak boleh membaca. Akhirnya turunlah ayat 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebahagian ulama menyatakan kenapa bila mana wahyu pertama diturunkan berlaku pelukan kuat, makin kuat dan lagi kuat, kenapa terus tidak diajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat Al-Quran, tapi berlakunya seperti itu? Maka kata para ulama, salah satu daripada sebabnya ialah supaya manusia mengerti dan faham bahawa mendapatkan ilmu dan menuntut ilmu ini tidak ada jalan pintas, memerlukan sejumlah pengorbanan, bersengkam mata di waktu malam, menghabiskan sebahagian daripada keuangan dan harta benda, menghabiskan usia yang sebanyak mungkin, sehingga akhirnya dalam tempoh yang begitu lama, bila mereka dapat laksanakan, mereka akan punya ilmu yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu ini tidak mungkin dalam bentuk yang mudah. Sehingga dalam mukaddimah kepada Sahih Muslim disebut satu kenyataan para ulama, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu tak mungkin diperolehi dengan tubuh yang rehat. Dalam erti kata acuh tak acuh, sambil lewa, sambil leka, tidak bersungguh, lebih kurang, jangan harap ilmu tersebut akan diperolehi. Ilmu tak akan diperolehi dengan keadaan seperti itu. Tapi ilmu mesti melalui pengorbanan yang cukup perih. Perpisahan dengan keluarga, merantau dan rehlah dalam menuntut ilmu, ini merupakan perihal yang patut dipahami oleh semua kita di kalangan ini. Seterusnya kita lihat Allah sengaja dengan hikmahnya menurunkan ayat yang pertama dengan memulakan Iqra, satu perintah yang memberi makna bahawa membaca ini merupakan hal terpenting dalam rukun kehidupan orang Islam. Kerana membaca ini merupakan kunci ke arah meraih dan mendapat ilmu sebanyak mungkin. Kerana dengan Iqra ini manusia akan
berada pada kedudukan yang luar biasa. Bernard Shaw, seorang pujangga barat, pernah berkata, mujur adanya kedatangan Muhammad, kerana kedatangan Muhammad menjadikan tamadun dunia cepat 1000 tahun. Itulah revolusi makrifah. Itulah pentingnya satu perubahan yang drastik yang telah dilakukan oleh Islam itu sendiri. Kerana dia mengetahui tentang kunci utama kejayaan adalah ilmu. Ilmu ini telah memanusiakan manusia dan mengetahui akan hakikat awalan kejadian manusia ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu. Bayangkan ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadi atas muka bumi ni khalifah. Makanya malaikat bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka berkata, wahai Tuhan, apakah kamu nak ciptakan sejenis manusia yang mereka ini merosakkan muka bumi dan menumpahkan darah, sedangkan kami sentiasa bertasbih, mensuci, memuji, memuja kamu? Makanya Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Selepas daripada itu, Allah telah memasangkan kepada Nabi Adam akan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah telah kurniakan kepada Adam dengan mengilmukan pengetahuan berkenaan nama-nama keseluruhannya. Bahkan Allah telah bentangkan semula kepada para malaikat, tolong bagi tahu kepada kami tentang nama-nama tersebut, kalau benar apa yang kamu dakwakan itu. Malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci kamu, tidak adalah bagi kami sebarang ilmu kecuali apa yang kamu ajarkan kepada kami. Sesungguhnya kamu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat yang pendek ini, perkataan ilmu dan juga mustaqat semakna dengan ilmu 4 kali disebut, menggambarkan bahawa ilmu ini adalah amat penting dalam kehidupan manusia. Dalam meraih dan mencari ilmu, Allah memimpin manusia dengan menyatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bermakna bacaan yang pertama adalah bacaan iman, bacaan tauhid, bacaan ma'rifatullah, bacaan ma'rifah al-khaliq, pencipta kita. Nombor 1, jatuh bangun kita, hujung pangkal kita, mulakan dengan mengenal Allah. Bagi mengenal Allah, maka kita suluh kepada diri kita dulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat seterusnya, khalaqal insana min 'alaq, di mana ciptaan yang Allah cipta, ciptaan manusia daripada satu alaq, segumpal air mani yang bercampur, yang telah membentuk
daripada min nutfatin amsyaj, akhirnya ia seperti alaq yang dipanggil sebagai uritus yang bergantung pada dinding rahim. Allah tafsirkan kejadian manusia begitu detail supaya manusia mengenal akan hakikat dirinya. Bila kita kenal diri kita, makanya kita kenal Tuhan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, tidakkah kamu memerhati, melihat, sehingga akhirnya kita akan lihat kejadian yang Allah jadikan kita penuh dengan keistimewaan yang tak terwujud kepada makhluk lain. Allah mengakalkan kita. Allah menjadikan kita dengan wazifah atau jawatan. Disebut manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Allah beri kepada kita peranan penunai kepada amanah-amanah. Allah bentukkan kita dengan rupa yang cukup indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan kita saat kedaifan dan kelemahan kita, walaupun kita tidak mempunyai sayap, tapi kita boleh terbang seperti burung. Kita boleh mereka banyak bentuk kenderaan yang boleh terbang, bahkan lebih jauh, lebih pantas daripada burung yang sedang terbang. Allah jadikan kita dalam keadaan begitu lemah, tenggelam dalam air, dalam keadaan tidak pandai apa-apa, tapi Allah bagi kita boleh hidup, boleh merentasi samudera luas melalui kapal-kapal besar, melalui kapal-kapal selam, sehingga akhirnya itulah kelebihan manusia. Jadi bila kita tengok kelebihan manusia yang terwujud kepada kita, betapa hebatnya pencipta yang bernama Tuhan Al-Khaliq, Allah. Kemudian sengaja Allah Subhanahu wa taala mengulangi ayat yang ketiga dengan satu kalimah yang sama dengan ayat yang pertama. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhan kamu yang bersifat maha mulia. Selepas diulang dengan bacaan makrifah, bacaan pengenalan pada diri, bacaan menyebabkan kita kenal Tuhan, maka bacaan seterusnya adalah bacaan untuk mengenali murabbi, untuk mengenali muallim, untuk mengenali guru. Sebagaimana manusia ada tok guru masing-masing, dan sifat tok guru itu adalah mulia, tetapi Allah istimewakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tok guru yang bukan sifatnya mulia, tapi sifatnya maha mulia. Dengan sebab itu didatang dalam bahasa Al-Akram isim tafdil yang memberi makna bezanya ilmu manusia yang dikutip dan dipungut daripada manusia, sedangkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah direct daripada Tuhan. Dengan sebab itu perlakuan dan keilmuannya tak mungkin dicabar oleh semua pakar di muka bumi ini. Pakar sains, agamawan, para ilmuwan, cerdik pandai, ahli filsuf, ahli falsafah, mereka yang terkenal dengan psikologi, semuanya itu tak memungkinkan, tuan-tuan. Itulah hebatnya ilmu yang Allah kurniakan kepada Nabi, sehingga patah-patah yang keluar daripada mulut Nabi sendiri merupakan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in
mengikut hawa nafsu, kecuali merupakan Allah Qur'an. Kemudian bahawa Allah ajar dengan apa yang manusia tak tahu. Manusia dengan kalam. Maka kalimah bahawa ilmu ini perlu dituntut, manusia tidak tahu. Asal nak menuntut ilmu ini, maka perlu musafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yaltamisu fihi ilman halallahu lahu bihi tariqan, siapanya jalan menuju ke syurga, cari ilmu. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimah, bukan sunat kepada setiap orang Islam perempuan. Belajar manusia berada pada kedudukan yang hebat. Dalam sistem pembelajaran, salah satu membawa kalam,